satu makmum. Boleh jadi dua-dua sama speed, iaitu sederhana dua-dua. Alright? Dua-duanya sederhana. Well and good. Boleh jadi, oh ini dia tak itu ni, sekejap. Sekejap. Okey. Saya share balik. You nampak? Hello, can you see the slide? Nampak? Okay. Nampak. Dua-dua imam dan makmum dalam speed Fatihahnya yang sederhana. Kita tengok definisi muafiq. Saya ambil yang ni. Okey. Muafiq dalam kitab Risalah Al-Bahjah Al-Mardiyah karangan Syekh Wan Daud Wan Abdullah Al-Fatani, Syekh Daud Al-Fatani ya. April pernah pergi Fatani April? Pernah. Pernah ha. So tempat bermain di Fatani ya. Bukanlah tempat bermain, tempat lalu je lah. Tempat lalu ya. Okey, dia cakap apa? Mereka yang mendapatkan dia daripada qiyam imam. Ya, qiyam imamnya, masa yang dapat membaca Fatihah dengan bacaan orang pertengahan. Next one is kata kunci. Tidak diiktibar dengan bacaan dirinya dan tiada pula dengan imamnya. Right? Maksudnya dia ambil average population. Average population sederhananya di mana? So ada 3 grup. Satu yang imam punya bacaan, satu lagi makmum punya bacaan ataupun kita punya bacaan, satu lagi yang diambil daripada average population. Itu maksudnya. Right? Average population. Maka barang siapa mendapat akan dia masa yang tersebut itu di dalam qiyam imamnya, sama ada ia dapat pada awal rakaatnya atau lainnya, maka dinamakan ia orang muafiq. Okey. So itu takrif muafiq. Kuncinya adalah qiyam bersama imam kadar masa selesai baca Fatihah untuk bacaan yang sederhana. Boleh ya? Tu. Jadi dia kata apa lagi? Pada awal rakaatnya atau lainnya. Maksud lainnya adalah lain-lain rakaat. Maka di situ keluarlah jawapan ataupun penjelasan bahawasanya masbuk muafiq boleh berlaku pada setiap rakaat. Bukan saja pada awal rakaat. Bukan saja pada rakaat pertama, tetapi boleh juga berlaku pada rakaat kedua, ketiga, keempat. Macam mana boleh berlakunya? Katalah dia duduk sujud akhir itu lama. Imam naik baca Fatihah yang cepat. Dia pun baru naik atas. Maka ketika itu boleh jadi dia tak dapat muafiq, dia jadi masbuk dah waktu itu. Sebab lambat dia join imam untuk rakaat yang kedua, berdiri pada rakaat kedua. Boleh follow Coach ini? Right. Ataupun satu lagi bila baca tahiyat awal pada rakaat kedua kan, tahiyat awal. Dibaca tahiyat awalnya lama. Imam dah selesai, imam berdiri, dia masih lagi belum selesai tahiyat dia. Bila imam dah ghairil maghdub, baru dia pun berdiri. Bila berdiri baru nak baca Fatihah. Waktu itu dia dah jadi masbuk. Sebab rakaat ketiga Fatihah saja tak ada surah. Dia tak sempat nak habis Fatihah dia. Waktu tu dia dah jadi masbuk. Jadi kalau mula-mula dia muafiq, rakaat pertama muafiq, rakaat kedua muafiq, rakaat ketiga dia boleh jadi masbuk. Ataupun kalau badannya besar, rakaat pertama duduk Fatihah, duduk antara dua sujud, kemudian sujud, lama pula sujud, imam bangkit pula, imam baca pula pendek, cepat, dia nak bangkit bukan main susah, nak angkat badan semua susah. Berdiri je, imam dah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekali lagi dia jadi masbuk pula dah. Kan? Jadi ada yang kalau yang ada badan agak besar ataupun saudara siapa-siapalah agak susah nak bangun daripada sujud tu, nak bangun daripada sujud yang kedua apa semua tu, nak bangkit berdiri qiyam, hati-hati kat situ. Dia kena tahu dia masbuk ke muafiq tu. Bila dia berdiri, bila dia qiyam untuk rakaat yang berikutnya. Kena tahu. Kalau dia tak tahu dia tu muafiq atau masbuk, solat tadi tak sah. Boleh jadi tak sah. Sebab apa? Dia akan terkait kepada Fatihah dia. Right.
Sekali lagi, sederhana, cepat atau perlahan. Imam dan makmum. Kalau anda macam ni, fair enough lah. Boleh selesai baca Fatihahnya. Ataupun keadaan macam ni, Fas. Kalau keadaan macam ni, imam baca speed yang sederhana, Fas baca speed yang cepat. Would you be able to finish off your Fatihah? Fas? Yes. Yes, sebab you baca cepat. Kan? You baca Hmm. cepat, tapi imam baca sederhana. So, most likely, ataupun very likely, you akan finish off your Fatihah. Apa risiko baca Fatihah yang cepat? Aina, apa risiko baca Fatihah yang cepat? Mungkin salah tajwid. That's right. Salah tajwid. Panjang pendek tak cukup, mat tak cukup. Suaril maghdubi alaihim waladdall tak cukup. Kan? Waladdallin tak boleh. Dia kena panjang kat situ. Dan kalau macam ni macam nafas. Imam perlahan, makmum baca sederhana. Still okay. Sebab apa? Imam masa yang ada lebih panjang daripada makmum. Kalau ini lagilah dapat. Sebab imam baca perlahan, makmum baca cepat. So the gap is there. Alia boleh follow? Jemaah dapat masa yang panjang. Ataupun kalau dua-dua bacanya cepat. Dua-dua bacanya cepat, mungkin dah pakat, dah selentur, okeylah kita cepat ni sebab nak pergi apa dalam trip apa semuanya kan. Berdua, Alia katalah Alia dengan Fas dalam proses nak bergerak ke mana-mana, appointment dah dekat ke apa semua ke, nak berhenti solat. So dua-dua okey, kita ada masa 7 minit je ni. Jom kita solat. Dua-dua baca cepat. Dua-dua seiring sejalan cepat. Okeylah, tak ada masalah. Muafiq. Tetapi ataupun dua-dua perlahan. Yang menjadi problem begini. Imam baca sederhana, si makmum baca perlahan. And especially bila rakaat ketiga dan keempat ataupun solat yang tidak jihar bacaannya. Solat zuhur, contoh solat asar, kan? Zuhur dengan asar, kita tak dengar sangat suara imam punya speed. Kena pula imam muda contohnya, dia nak cepat. Kebetulan hari tu dia nak cepat. Dia cepat je baca. Kita kat belakang kita nak nak menghayati pula Fatihah, tiba-tiba walau imam dah rukuk, kita baru alhamdulillahirabbil alamin. Macam mana nak buat waktu tu? Kan? So this is the whole idea solat dengan ada ilmu. Ataupun ini, imam baca cepat. Kalau tadi imamnya baca sederhana, reasonable lah. Tapi kebetulan imamnya baca cepat, kita baca perlahan. The gap is a lot bigger. So that's where the whole thing come into play, to understand. Right? Maka undang-undang, dengar peraturan yang dimiliki oleh orang muafiq berbeza daripada orang masbuk. Bila kita ni orang muafiq, dia kena settlekan Fatihah. Kena selesaikan Fatihah kot mana-mana pun. Berapa lama masa ada? Selama 3 rukun yang panjang. Itu kenapa perlu tahu rukun panjang dan rukun pendek, Alia? Sebab bila kita makmum muafiq, makmum yang bersama dengan imam, maka kita mesti selesaikan Fatihah. Itu kata kunci dia. Boleh follow, Samsiah? Orang muafiq, dia punya link ni adalah must settle the Fatihah. Must settle the Fatihah. Berbeza dengan masbuk. Orang masbuk, you do not have to finish off the Fatihah. In fact, kalau tak turun sama dengan imam, dah batal pula dia. Tak apa, kita cerita masbuk kemudian. Fokus kepada muafiq je dulu. Muafiq mesti habiskan Fatihah. Apa orang muafiq? Waktu dia berdiri bersama dengan imam. Jadi katalah dia angkat takbir, imam angkat takbir, dia pun angkat takbir. Of course itu muafiq lah. Ataupun kita datang fast, imam baru amin, kita pun Allahu Akbar, kan? Baca pula surahnya agak panjang, surah Wadduha. Memang kita pun muafiq. Tetapi katalah amin, kita pun angkat takbir. Imam baca Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pendek je bacaannya, kan? Baca pula cepat.
tak sempat habis Fatihah kita. Masbuk kita waktu itu. Jadi kena tahu. Kena dengar kan. Jadi kena ada tahu. Kita ni masbuk, muafiq, masbuk, muafiq, masbuk, muafiq. Kena faham. Especially bila kita masuk kemudian. Tapi kalau angkat takbir bersama-sama dengan imam, definitely muafiq lah. Kan? InsyaAllah muafiq lah. Sebab dia dah baca Fatihah. Kita pun ada waktu dia baca Fatihah. Memang kita muafiq lah. Yang jadi masalahnya lepas imam selesai baca Fatihah, katalah imam baca surah. Oleh kerana bacaannya sedap, suaranya mendayu-dayu, kita pun terpesona dengan suara dia, menikmati suara dia baca surah apa semua. Sampailah dia rokok. Aku tak baca Fatihah lagi. Waktu tu tak boleh turun dia. Kalau dia turun, batal. Sebab dia tak baca lagi Fatihah. Kalau dia rokok waktu tu dengan tak baca Fatihah, batal solatnya. Tahu pasal apa? Baca Fatihah adalah rukun qauli. Rukun qauli, dia muafiq, dia kena selesaikan, dia kena baca. So dia kena selesaikan Fatihah dia. Imam rukuk apa semua dia kena selesaikan. Itu dipanggil rukun yang panjang. Diuzurkan 3 rukun yang panjang ketinggalannya daripada imamnya. Jadi imam kita qiyam, imam rukuk yang pertama fas. Rukuk dipanggil rukun yang pertama. Kemudian imam iktidal, itu rukun pendek. Kemudian imam turun sujud yang pertama, itu dipanggil rukun panjang yang kedua. Dan bila imam duduk antara dua sujud, itu rukun yang pendek. Imam sujud yang kedua, itu rukun panjang yang ketiga. Alia boleh follow? Alia? Saya Gosh, Boleh follow? boleh ulang sekali lagi? Okey. Sekarang status dia muafiq. Status dia muafiq. Kunci pada muafiq apa dia? Kena selesaikan Fatihah. Ya. Kena selesaikan Fatihah. Muafiq, kata kunci, mesti selesaikan Fatihah dengan sempurna. Sebab tu bacanya sederhana. Sebab tu bacanya sederhana. Berapa lama masa ada? Sehingga 3 rukun yang panjang. Sehingga bila? Sehingga imam sujud kali kedua. Di saat imam bangkit dia, angkat kepala daripada sujud yang kedua, dah habis waktu dia. Bila imam sujud kedua, sekejap je kan? Subhana rabbil ala wa bihamdi subhana rabbil ala wa subhana rabbil ala ni. Angkat je kepala, time's up. Time's up. Jadi seandainya sewaktu imam sujud kedua, dia belum rukuk, kan? Ketika itu luput rakaat dia. Ketika itu luput rakaat dia. Fas boleh follow Fas? I buat grafik supaya nampak tahu cerita dia satu. Dalam kalau baca kitab kan tak ada macam ni. Itu yang pening semua dengar. Buat grafik gerak-gerak sini Pak. Walaupun dia sempat baca Fatihah, tapi tak sempat luput dengan imam. Imam dah naik, so luput. Kira rakaat pertama tu batal. Bukan batas. Sekali lagi Fisha, what's the issue? Tadi kan coach kata luput rakaat ni. Luput rakaat bila imam dah habis sujud yang kedua. Dia Imam tengah. dah Okay, dua-dua tangan. Sekarang dua-dua tangan buat macam ni Fisha. Okay. Semua ikut ni. Kanan imam. Kanan imam ya. Kanan ada kanan. Tangan kanan imam. Imam sujud rukuk. Okay. Dia masih lagi berdiri, betul? Okay. Dia baca Fatihah dia. Kemudian imam iktidal. Okay. Kemudian imam sujud. Buat sujud, dia masih lagi berdiri. Kemudian imam duduk antara dua sujud, kan? Kemudian imam pun sujud sekali lagi. Dia masih lagi berdiri ni kan? This is the final moment. Jaga-jaga. Seandainya imam angkat kepala, dia masih belum rukuk, luput rakaat dia. Faham. Sebab tempoh dia nak baca Fatihah tu sehingga sujud tu nombor 2.
Correct. Tapi bayangkan bila dah imam sujud yang kedua, dia pun sempat rukuk untuk dia punya kan. Okeylah, dia boleh follow lah. Tapi sebab ada rukun yang rukun dia kena cepat. Dia tak boleh tinggal jauh dah. Kalau dia tinggal jauh sangat daripada imam, nanti seandainya imam pun rukuk, dia belum berdiri, batal sekali lagi. Sebab rukun fi'li kena 2 rukun yang sempurna. Lebih daripada 2 rukun, batal solat. Boleh faham? Faham. Jadi bila dia rukuk dan dia berdiri, dia sujud, cepatlah, kena cepat, follow. Pick up balik supaya jangan sampai imam rukuk pula. Ni yang biasa Kalau kita kalau saya tak silap aku kan, biasa kan kita macam jadi jemaah, kita akan pastikan kita dengan imam tak tinggal dua perbuatan ke. 2 rukun ya Ustaz, 2 rukun sempurna. Hmm. Bila kita ikut imam, kata kunci dia adalah jangan melebihi 2 rukun yang sempurna. Jangan ketinggalan 2 rukun yang sempurna. Ini tak ada pendek panjang ni. 2 rukun yang sempurna. Tak ada pendek panjang. Ada setengah orang nampak lama, lambat semua kan. Lambat kerana sakit ke apa ke, itu kena jaga. Kena bagi tahu, tengok. Kalau ada saudara yang agak susah pergerakan, badan dia besar ke, ada kecederaan mana-mana ke apa semua ke, kena perhati tu. Sebab tu penting imam kena tengok makmum. Imam tengok makmum ada yang tak berapa sihat contohnya. Dia kena perlahan-lahan pergerakannya. Consider dia orang ni. Kalau dia buat laju juga, makmum tadi tak tahu, tak faham, kesian. Batal tak pasal-pasal. Ketinggalan. Jadi imam pula kalau tak berapa faham bab ni, dia tahu soalnya naya, kesian. Kita lah yang ada ilmu kena perhatikan. Nak kalau mak kita ke adik-beradik ke kakak ke siapa ke yang agak ke apa dipanggil tak berapa laju kerana ada muskil, ada sesuatu lah, cacat ke apa ke, kena berhati kat situ. Alright. So far boleh follow fast? Coach nak tanya. Yes, bagus. Right. So, dalam bab muafiq ni, following on from what Fisha asked, so maknanya, okay, so now you are saying 2 things of the same. Because my understanding was that bila kita muafiq, kita tak boleh lebih daripada 2 pergerakan imam. Kita tak boleh much later than 2 pergerakan. But now you're saying bila dah sampai dah sujud kedua, that's more than 2. So how is that? Am I understand? Or is this? Ada 2 perkara ni. Satu, bila kita tahu kita ni muafiq, kita kena cepat-cepat selesaikan Fatihah kita. Sebab kalau kita tak cepat-cepat selesaikan Fatihah kita, ada 2 danger. Danger yang pertama, rukun qauli. Danger yang kedua, rukun fi'li. Ada 2 danger. Jadi dalam bab rukun perbuatan, rukun buat, jangan kita ketinggalan lebih pada 2 rukun yang sempurna. Maksudnya, jangan sampai imam iktidal. Kalau imam naik bangkit untuk iktidal, kita belum qiyam, sekali lagi batal kat situ. Jadi make sure kita follow. Contoh, sekarang Hafaz directly, bila imam dah sujud yang kedua, make sure you dah rukuk ataupun dah sujud yang pertama. Dan waktu sujud, tak perlulah baca doanya. Sujud untuk tamakninah sekejap, sekali je, subhana rabbiyal a'la, bangkit terus. Duduk antara 2 sujud pun jangan baca dah doanya. Terus sujud yang kedua, so that you can catch up balik dengan imam sebelum imam bangkit daripada rukuk. Cuma yang bagusnya bila imam bangkit untuk qiyam yang kedua tu, dia ada baca Fatihah, dia baca surah. Betul kan? Baca Fatihah, baca surah. Maka ada masa kat situ untuk kita selesaikan ni. Ini knowledge-nya lah, Faz. But in terms of practicality, so long as you follow the imam nicely, you should be safe enough. Unless imam is very fast. Boleh terjadi imam yang laju. Mungkin kita singgah dekat mana-mana R&R, ada imam yang apa-apa ni kan. Kalau imam yang muslim official ni, the speed is reasonable lah.
Yang official dekat masjid biasa ni reasonable lah. Yang jadi isunya bila kita tempat baru, ada orang lain, tak tahu dia punya speed macam mana, maka di situlah peranan ilmu ni sangat-sangat penting supaya solat kita tadi tu sempurna. Boleh Faz? So far? You can follow? Yes. So yang soalan Faz sebut tadi tu, sekali lagi saya terangkan, be aware, bila kita muafiq, kita kena selesaikan Fatihah, at the same time, tak boleh ketinggalan jauh daripada dua rukun yang sempurna. Apa dia dua rukun yang sempurna? Imam dah qiyam dan rukuk. Itu dua rukun yang sempurna. The moment imam bangkit daripada rukuk, kan, kita belum lagi berdiri, that's where the question of batal atau tidak coming in. So, malam tadi saya buat contoh bahawasanya kalau kita main permainan, kita sama ada seorang player, sama ada kita seorang coach, ataupun kita manager, atau kita umpire. 4 role yang berbeza, betul tak? Alia? 4 role yang berbeza. Apa dia? Pemain, coach, manager, atau umpire. Jadi umpire ada yang memerhatikan kita fault ke tak fault. Betul tak? So you can play accordingly. Nampak je tak betul, umpire akan tiup whistle. Maka akan tahulah kita silap. Tetapi dalam bab solat, waktu kita solat, kitalah pemain, kitalah coach, nak tahu solat kita sejauh mana baik tak baik. Kita jugalah manager yang mengurus perjalanannya, dan kita juga adalah seorang umpire yang menentukan solat kita tadi according to the rule or not. Jadi kalau selama ni kita solat hanya sebagai seorang player sahaja, kan, slowly nak masuk sebagai seorang coach, tapi as an umpire that is more important, because umpire, a referee knows the rule and regulations. So now move yourself into the umpire ataupun a referee punya role ataupun capacity-nya di situ. Boleh? Okay Alia, take nafas. Fisha, you okay? Let's move on. Move on. Sekali lagi, bila sebut bab solat, ada fardu sunat, solo jemaah, muafiq, masbuk. Nah, terkait ke situ adalah 3 rukun. Linking di situ. 3 rukun yang macam mana? Ada rukun pergerakan, Arab panggil fi'li. Ada rukun sebutan, dipanggil qawli. Ada rukun rasa hatinya qalbi. Jadi hari ini kita belum bicara bab qalbi lagi. Kita cuma bicara gerak dan sebut dia dulu, iaitu perbuatan, pergerakan dan juga sebutan. Now bila sebut qawli, maka ada 2 bacaan yang wajib, iaitu Fatihah dan tahiyat. 2 inilah yang menentukan masbuk dan muafiq setiap rakaat. Coach ini cerita dia. Yang menjadikan kita ni masbuk atau muafiq setiap rakaat itu kerana 2 bacaan ini. Bacaan tahiyat, bacaan Fatihah. Berlama-lamaan di tahiyat contohnya menyebabkan kita boleh jadi masbuk pada rakaat berikutnya. Boleh follow? Sebetul dengan tahiyat. Kalaulah lama apa tu Fatihah, baca Fatihah lama boleh jadi menyebabkan terkait seterusnya. Terus jadi masbuk muafiq terus sebut semabik kerana 2 ni. And yang membuat tricky lagi adalah kerana ada rukun fi'li itu terkait kepada 2 rukun yang sempurna. Kombinasi semua inilah, kalau tak tahu the art of solat, boleh jadi batal. Kena kuasai ni. You need to balance, you need to understand. Then only your solat is sempurna in terms of perbuatan dengan sebutan. Jadi on average kita ni follow imam cantik semua okey lah. Cuma tak ada ilmu. Tak jadi macam tu kan. Kita pergi sembahyang biasa kat masjid, imam rawatib dia ada, imam tu dah cantik bacaannya apa semua, kita pun follow lah nicely.
Yang menjadi isunya bila kita datang lambat, bacaan kita lambat, bacaan imamnya cepat, tak sinkronis kat situ. Maka ilmu mengenai solat harus ada supaya kesempurnaan solat kita maintain ataupun dalam keadaan yang bagus dan baik. Okey. Anybody ada isu so far? Saya nak bawa kes. Coach Hmm, nak tanya, Coach sila. nak tanya, Coach nak tanya, kalau misal kata dalam jemaah tu imam dah rukuk, Hmm. kan masuk kita ikut kita takbir, lepas tu kita rukuk, itu maksudnya kita bukan muafiq lah Coach. Tak Tak, sempat baca Fatihah, tapi tak. tak batal lah, tak batal jugalah. Imam sedang rokok kan? Kita takbir, lepas tu kita rukuk juga. Yes. Tak batal. Okey, itu cara masuk. Cara masuk solat. Cara masuk solat. Apa yang Zai cakap adalah terkait kepada cara masuk solat. Cara masuk solat adalah setiap kali kita datang masjid, jemaah tengah buat daripada position apa sekalipun, kita come in and join. Kita come in and join. Jangan tunggu apabila qiyam untuk rakaat berikutnya. Kenapa jangan? Sebab dalam sembahyang solat jemaah ni, setiap masa yang kita boleh bersama dengan imam, maka di situ dapat fadilatnya. Contoh macam Zai cakap tadi, jemaah sedang rokok, kita datang. Kadang-kadang apa yang berlaku, orang tak angkat takbir. Dia tunggu imam dan juga jemaah semuanya selesai rokok, sujud 2 kali, bangkit berdiri, baru dia pun angkat takbir. Betul kan? Betul kan? Yang biasanya berlaku. Jangan buat macam tu. Sebab 2 sujud dengan rukun-rukun tadi, kita dah tak join bersama. Sedangkan kita dah ada di atas sejadah, di depan dalam sama-sama jemaah dah. Rugilah, tak dapat fadilatnya. Kan? So, the point is, whatever the position jemaah sedang waktu itu, you just go and join. Tinggal lagi kita kena tahu sama ada rakaat kita dapat atau tidak. Rakaat dapat apabila kita boleh rokok bersama dengan imam dengan kadar bacaan Subhana Rabbiyal Azim. Dapatlah rakaat tersebut. Sama ada baca Fatihah atau tak baca Fatihah. Apabila dah rokok, contohnya kita datang terus angkat takbir dan Allahu Akbar rokok. Waktu rokok tadi Zai sempat baca Subhana Rabbiyal Azim, maka dapatlah rakaat tadi. Tetapi seandainya tak dapat, saat kita rokok imam naik, mana berselisih, tak dapat rakaat tersebut, maka pastikan nanti tambahlah sebab tak dapat rakaat tersebut. Boleh follow Zai? Oh, maksudnya Coach kalau selisih tu Tak dapat. tu tak dikira. Tak dapat rakaat. Okey, maknanya kena tambah lagi satu. Kena Correct. buatlah. Okey. Ingat kalau kita datang, jemaah sedang rukuk, kita masih boleh dapat rakaatnya dengan syarat imam tu rukuknya agak lama, sewaktu dia rukuk, kita rukuk, boleh sempat baca Subhana Rabbiyal Azim. Dapatlah rakaat tersebut. Tapi biasa rukuk ni sekejap sangat. Biasa rukuk ni sekejap sangat. Itu saya kadang-kadang saya tegur Pak Imam. You rukuk ni sekejap sangat, terlama sikit. Dia orang pun, oh ya ke? Okey. Ya, April. Coach, macam yang awal tu kan sempat berdiri iaitu qiyam bersama imam ni, maksud dia bukan rakaat pertama sahaja ya. Maksudnya kita sempat berdiri pada rakaat kedua qiyam dan bersama imam, ataupun rakaat ketiga, rakaat keempat juga kita dalam kategori Muafiq. Muafiq ya Coach? Ya, betul. Oh, okey. Statusnya adalah muafiq. Dan di situlah April, contohnya imam dah berdiri pada rakaat kedua ke, ketiga ke ataupun keempat,
Seandainya kita sebab kesusahan kita nak bangkit bangun berdiri itu, lambat joinnya, dan kebetulan pula imam pula baca Fatihah yang laju, dan ketika itu kita tak sempat selesaikan Fatihah dengan kadar yang sederhana tadi, maka kita adalah orang masbuk. Bila kita masbuk, imam rokok, kita pun kena rokok walaupun Fatihah belum habis. Maksudnya kita bukan tukar niat. Macam mana coach? Bukan Maksudnya kita bila tukar niat, kita kena alert. Alert status aku sekarang ni apa ni? Muafiq ke masbuk ni? Masbuk ke muafiq ni? Masbuk ke muafiq ni? dan bila kita aware yang kita macam tak sempat, kita terus follow lah. Follow Yes. walaupun kita Terus follow lah. Rokok sama. Sebab kalau kita tak sempat rokok bersama dengan imam, imam dah iktidal, kita baru nak turun, waktu tu dah batal. Sebab dua rukun sempurna tak capai. Dua rukun tu. Tengok dia iktidal pula sekejap je, turun ke nak ambil sujud, waktu tu dah tak dapat dah batal lah kita waktu tu. Senang sangat nak batal sebenarnya kalau tak faham. Kalau faham, dia jaga-jaga. Kalau tak faham, balun jalan je lah. Apa pun buat cara sendiri, tak tahu apa. Akhirnya memang batal. Oh. Right. Anybody? Yes, Jamila? Unmute dulu, Jamila. Coach, macam mana kita nak tahu status kita tu muafiq masa kita rakaat kedua, 3 dengan 4? Maka di situlah kita perlu tahu kadar bacaan kita. Kadar bacaan kita kan sederhana ataupun perlahan ataupun cepat. Kita kena tahu kita punya dulu. Bila kita tahu kita punya kan, contoh bila imam baca Fatihah, kita pun baca Fatihah. Kita dah selesai dulu baca Fatihah. Kan, imam biasalah biasa baca Fatihah dia agak perlahan sikit kan. Bila dah baca agak perlahan sikit, kita selesai kita punya dulu, itu kepanggil kadar sederhana. Sederhana. Macam saya sebut tadilah dalam sekitar 20-30 saat, itu sederhana. Sengaja saya bacakan tadi untuk kita dapat gambaran yang jelas. Sedangkan baca yang cepat dalam 10 hingga 15 saat. Kan? Dan imam baca dengan perlahan itu boleh jadi 30, boleh jadi 40, boleh jadi 50 saat untuk selesaikan Fatihah. Now, bila kita tahu yang kita bacaannya adalah sederhana, right? Bila kita berdiri, kita baca Fatihah, tengok-tengok jauh lagi nak habisnya, imam dah rukuk, kita kena turun pada waktu itu. Kita dah jadi masbuk sebab kita punya adalah dalam keadaan sederhana. And if you know very well that your Fatihah is slow kan? Slow, kita tak sempat habis, maka di situlah yang menjadi tengok timing kita biasa berapa saat kita punya Fatihah. Setelah kalau kita punya tu lama 40 saat baru selesai, imam dah rokok agak lama, make sure kita pun follow juga. Sebab lepas dia rokok, dia akan iktidal. Iktidal pun 2 saat je, tak lama dah. Saat dia turun je, kalau kita tak sempat rokok lagi waktu tu, kita dah ketinggalan 2 rukun yang sempurna. Ketika itu, rukun fi'li kita dah batal. Rukun fi'li kita dah batal. Bukan senang nak jadi ni. Fas, why are you termenung Fas? Coach. Ya. Coach, maksudnya kalau misal kata yang kita nak muafiq, yang macam coach cakap tadi, kena habiskan Al-Fatihah walaupun masa tu imam sedang sujud. Lepas tadi coach kata kita kena kejar imam tu, kalau kita tak habiskan bacaan Al-Fatihah tu, maknanya kita dah tak boleh jadi muafiq lah. Kita kena sama ada mufarakah ataupun kita kena batalkan satu rakaat tu. Pandai Zai. Maka di sini cerita dia. Dia ada 2 pilihan. Yang pertama, dia kena niat mufarakah lah.
sebab dia dah tertinggal. Sebab kalau dia tak niat mufarakah, batal solat dia. Ataupun oleh kerana ni dia berdiri terus. Rakaat tu tak dapat, imam qiyam, kita pun follow baliklah. Baca Fatihah semula lah. New macam kita baru join je lah. Macam kita baru join. Jadi oleh kerana diorang dah selesai satu rakaat, kita kena tambah rakaat lah. Saya dapat dah tu. Bagus. Pas angkat tangan tu. Yes. Coach, nak just sorry, 2 rukun sempurna is yang mana, apa dia, Coach? 2 rukun yang sempurna. Semua rukun solat. What is GAP there just now, your The gap. previous The slide? gap. The gap. The gap. Gap yang kita ada cuma 2 rukun yang sempurna. The moment that 2 gap tak dapat, batal kita punya rukun fi'li. Oh, that refers to rukun fi'li. Refers to rukun fi'li. Gap, that means 2 pergerakan. 2 pergerakan, 2 rukun dipanggil. 2 rukun. 2 Okay, rukun so when you say sempurna. 2 2 rukun rukun sempurna, sempurna maksudnya Please charge now. bateri. Sekejap. Sekejap. Please oh, charge okay, now. sorry. I'm trying to understand your terminologies lah, Coach, actually. So, rukun sempurna refers to pergerakan. Okey, 2 rukun sempurna merujuk kepada tak ada rukun panjang pendek tau. Meaning bila kita qiyam satu rukun, rukuk satu rukun. Kita qiyam, imam rukuk, masih lagi okey. Tapi bila kita qiyam, imam dah rukuk, imam iktidal. Itu 2 rukun yang sempurna. The moment imam turun untuk sujud, rukun tadi dah tak lagi 2. Dan lebih. Jadi kita kena follow. So make sure sewaktu imam turun untuk sujud, kita pun turun untuk rukuk. Barulah gapnya cuma 2 dalam within that 2 rukun yang sempurna. If you are muafiq. Sekarang kadang ramai dalam solat tu kita perhatikan lambat dia. Dia ikut dia punya cara sendiri, lambat-lambat kata berat habis kata. Coach, Solat tapi kan sadar tak tahu. Dia ingat dia baca perlahan tu untuk nak menyempurnakan solat dia. Tapi tertinggal jauh 2 rukun fi'li. Habis solatnya, batal, dia tak tahu. Right? So kalau kita tengok kat masjid ada orang lama-lama tu, bantulah dia, kesian dia tu. Is that all, Fas? Tak, maybe 1 or 2 jadi, questions lagi. Apa tadi Fisha cakap? Nak selamat pastikan kita rukuk dengan imam. Dalam konteks apa ni Fisha? Fisha? Saya faham kalau macam setiap rakaat tu kalau kita Kenapa tak bunyi? Sekejap. Okay. Thanks for it. Ya, Fisha? Konteksnya macam mana? Maksudnya kalau baik muafiq, baik masbuk, kalau kita sempat luput dengan imam, kita dapatlah rakaat tu dah kira selamatlah. Tak terbatal. Tak boleh macam tu Fisha. Lain cara dia tu. Tak boleh generalize macam tu. Okay.
Sebab tu kena faham dulu, tengok. You cannot generalize macam tu, tergantung keadaannya. Yang penting adalah kena faham status. Bila kita tahu yang kita ni masbuk, tahu masbuk? Masbuk barulah kita kena turun rokok bersama dengan imam. Tapi kalau kita orang muafiq, yang utamanya adalah selesaikan Fatihah. Bukannya rokok. Selesaikan Fatihah. Dan kita boleh kena selesaikan Fatihah sehingga sebelum imam selesai sujud yang kedua. Orang masbuk saja yang dia kena watch out for the rokok. Bukan dua-dua, bukan masbuk, bukan muafiq punya. Lain-lain cara dia. Masbuk ni coach bila kita sampai imam dah start solat. Bukan. Masbuk definisi dia, kita berdiri itu tidaklah sepanjang selesai Fatihah orang sederhana. Kalau muafiq, berdiri dengan imam, jangka masanya adalah selesai Fatihah bacaan yang sederhana. Kalau masbuk, berdiri dengan imam, tidaklah dapat waktu selama itu. Nampak tak? Orang kata apa? Very loose. Bukan loose lah. Very, apa nak cakap? Tidak spesifik. Tapi konsepnya ada. Coach boleh tak cakap layman terms? Tak faham. Layman term. Ginilah. Katalah kita datang, imam baru angkat takbir, kita pun boleh angkat takbir sama-sama. That one definitely kita ni muafiq. Okay. Sebab lama masa kan, dia baca Fatihah, kita ada bersama. Itu muafiq. Yang menjadi kira bicara sama ada masbuk atau muafiq bila imam dah baca surah. Bila imam dah baca surah, masanya pendek tinggal. Betul kan? Dan ketika itu saat kita baca Fatihah dengan kadar sederhana pun tak sempat habis Fatihah tadi, maka itu orang masbuk. Status kita masbuk. Namun apa ni Fisha? Surah pula tergantung. Surah pendek, surah sederhana, surah panjang. Dan speed bacanya pula. Walaupun surahnya pendek tapi dibacanya perlahan. Contohnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sempat dah selesai Fatihah kita. It's more than 20 seconds. Tapi surah yang sama, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Tak sempat Fatihah kita. Masbuk kita ini. Jadi waktu keadaan tu kita kena pastikan kita rukuk cepat dengan imam. Yes. Sebab tu kena attentif, kena aktif. Kena aktif, kena attentif. Faham tak attentif kan? Kena hati-hati. Terutama bila dah baca surah. Bila baca surah, perhati tengok surah panjang ke pendek ni. Maka di situlah perlu fokus. Jadi kalau kita raib waktu solat, memang tu yang dikatakan tak tahu masbuk muafiq, memang tak sah solat. Tu Ustaz Mat sebut. Maksudnya bila kita tak tahu masbuk muafiq, apa yang berlaku, we don't care much about ni, kan? Kita raib apa semua. Memanglah akan batal dengan tak perasan. Kadang kan kita suka sujud lama kan. Bila kita sujud lama tu, bila kita naik, maksudnya kita sujud lama, lepas tu imam dah naik. Dah baca Fatihah. Kita sempat sujud, kita tak naik lagi. Boleh jadi masbuk dah tu. Tu jadi masbuk lah. Memang boleh jadi masbuk, tergantung surah pula. Tergantung surah. Kalau kita sempat baca Fatihah sebelum imam habis surah dan kita sempat rukuk, kita dapatlah rakaat tu. Memang. Kan? Nak rakaat dapat tak dapat,
is another issue. Yang sekarang ni statusnya dulu, status masbuk atau muafiq dulu kena jelas tu. Okay. Kena jelas setiap rakaat tu. Kena pastikan kita tahu kita ni masbuk atau muafiq. Okey, Syariza tanya, adakah berdosa jika makmum buat keputusan mufarakah dengan alasan tak khusyuk solat sebab imam baca cepat? Tak berdosa. Tidak ada dosa sini. Tak ada masalah, Idris. Coach Linda ada tanya dekat chat tu kat atas. Linda? Ya, Syariza kata, adakah sah solat jika makmum tak habiskan bacaan tahiyat awal sebab nak kejar imam takut tertinggal 2 rukun fi'li? Sebab tak habiskan. Dia makmum masbuk ke muafiq ni? Kalau dia masbuk, tak apa. Tapi kalau dia muafiq, dia ada sehingga sujud kedua. Kalau dia tak cukup Fatihah waktu tu, batal dia. Linda kata, jika pada selepas tahiyat akhir itu kita berlama sampai imam dah habis salam kedua pun dikira muafiq? Tak. Untuk Fatihah, untuk tahiyat akhir tak ada masalah. You can take your time. Tahiyat akhir tak ada masalah. Tahiyat akhir tak ada masalah. Yang menjadi isu tahiyat awal. Sebab dia terkait kepada rakaat ketiga ataupun keempat. Linda, tahiyat akhir tak ada masalah. Tahiyat akhir, imam dah bagi salam, kita masih lagi baca doa apa semua tu, tak ada masalah. You can take your time. Fisyah, you okay, Fisyah? Anybody else? Coach. Coach nak tanya. Aina? Kalau masbuk, kalau kita masbuk memang confirm we have to add one more rakaat kan? Tapi kalau Masbuk? kalau masbuk. Tak. Masbuk tu tujuannya masbuk adalah nak dapat rakaat dengan tak payah baca Fatihah. I see. Kan, masbuk adalah kita dapat rakaat dengan tak payah baca full Fatihah. Dapat satu ayat pun tak apa, tak dapat pun tak apa. Okay. Sebab Fatihah kita orang masbuk ni imam dah baca, boleh pakai yang imam punya. Janji, rokok, boleh baca Subhana Rabbiyal Azim bersama dengan imam. Terdapatlah rakaat tersebut. Yang tak maunya, tak mau, kita masbuk. Bila kita masbuk, sibuk dah baca Fatihah, tak sempat rokok bersama imam. Jadi kita diingatkan sebab kita baca Fatihah cukup, bukannya kita semayang sendiri semua, tak boleh. Itu sudah batal solatnya. Alright, Aina? Kita belum masuk lagi, baru muafiq je dulu. Muafiq je dulu. Kebetulan ada cerita mengenai masbuk, saya masuklah masbuk sekejap. Sekarang faham muafiq dulu. Apa kunci muafiq, Aina? Kena qiyam bersama imam sekadar sempat membaca Fatihah. Right. Jangka masanya adalah bacaan Jangka Fatihah. masanya bacaan sederhana. Jadi bila kita boleh berdiri bersama dengan imam jangka masa tersebut, maka kita orang muafiq. Bila orang muafiq, dia mesti selesaikan Fatihah dia. Dia lupa ke dia syak apa semua tu, nanti kita bicara ke depan. Dia ada 8 wajah pula nanti. Sekarang pastikan statusnya dulu faham. Apa status muafiq? Berdiri bersama imam. Berapa lama? Jangka masa Fatihah orang baca sederhana. Sama ada kita baca tak baca, that's different story. Kita baca tak baca, that is different story. Tapi berdiri kita dengan imam itu adalah untuk 20 saat, senang ceritalah. 20 saat. 20 saat kita sempat. Okey, Yanti, angkat tangan tu. Okey, Coach nak tanya. Kadang-kadang bila saya solat kan, Coach, dekat mana-mana R&R contoh kan, saya dah tahiyat akhir. Tiba-tiba ada orang datang dia tweet. Dia nak saya jadi imam lah tu kan.
Dia nak menyatakan dia nak ikut sembahyang belakang lah. Tapi tahyat akhir masih boleh kan coach? Walaupun saya dah Boleh. tahyat akhir kan? Tak, Jadi saya tak, nak niat imam tu macam mana? tak Saya tak tahu payah. nak lari topik ke apa. Saya Tak apa. teringat soalan tu. Tak payah niat. Tak payah Oh, niat. lepas tu? Bila ada orang ikut di belakang kita, automatik kita menjadi imam dan dia jadi makmum. Oh, so tak. Okay. So, kenapa dia cuit? Dia just bagi tahulah. Saya terkejut Tak. sekejap besar orang Dia dia cuit. sebab dia tak faham. Oh, dia sebenarnya kita nak, katakan saya yang datang, orang tengah solat, perlu ke saya cuit dia atau saya? Kalau dia sedang kiam, Tak, dia tujuan dia cuit. tengah tahyat akhir. Masa tu saya Tahyat tengah tahyat akhir. tahyat Sebab akhir dia, tak perlu. sebab dia kata, masa tu saya macam Jadi, pelik dengar lah ni. baca dia kata. Jadi, dengar sini. Kalau dia tengah tahyat akhir, tak perlu sebenarnya. Dia cuit sebab dia tak tahu tu. Jahil lah tu. Oh. Kita cuit ni rakaat pertama sewaktu orang berdiri supaya bacanya yang jahar, baca Faham. tujuannya. Ni masa saya tengah tahyat tu yang saya pelik tu. Lepas Tapi tu dia kalau zuhur pakai asar tudung semua labuh. tak Saya ingat. perlu. Dia betul lah. Kirakan. Okey. Baik. Dan tujuannya adalah supaya sewaktu dia bertukar rukun, maka dia takbir intiqalaknya tu, takbir antara rukun tu dengan kuat. Allahu Akbar. Faham. Tu Supaya dia tujuannya. dengar lah kita buat apa kan, coach. Okey, Jadi baiklah. ayat akhir pergi cuit membuat apa dah. Okey, faham. Baik, terima kasih. Itulah menunjukkan kita ni solat banyak yang tak tahu. Apa Jabilah? Gelak ah. Ya, anybody else? Dah nak pukul 11. Coach Shani kata cukup pukul 11 dia kata. Tadi April ada ni. Kejap. Ada siapa lagi? Tanya kat dekat sini. April tanya apa tadi April? Solat Zuhur dan Asar. Agak kritikal untuk kita nak tahu status kita muafiq atau masbuk sebab imam baca kita tak dengar. Betul. Memang betul. Solat Zuhur Asar, kita datang orang dah solat, itu kena jaga betul-betul. Muafiq atau masbuk. Baca Fatihah, kita kena tahu pertama sekali speed kita. Speed kita sederhana atau speed kita perlahan. Kalau kita tahu speed kita tu sederhana, kita cuba baca yang speed sederhana, habis, okeylah. Muafiq lah. Kan? Tapi kita tahu kita sederhana, baca perlahan, baca ni, kemudian imam rukuk, turun rukuk terus. Sebab kita dah jadi masbuk waktu tu. Be attentive. Be attentive. Pay attention. Coach, Yes. yang coach cakap tadi tu kan saya rasa macam pernah berlaku tau. Yang coach kata kita macam kusyuk sangat dengar imam tu baca surah mendayu-dayu sampai kita lupa baca Al-Fatihah kan. Dan Yes. juga dia jadi batal tanpa kita sedar kan tu. Yeah, that's right. Nak pula kalau macam yalah kita sekarang katalah mula nak look forward apa message Al-Quran, message kan, nak dengar apa semua kan, surah apa ni, surah apa-apa surah, katalah surah tersebut yang kita suka, contohnya kan kita suka, okey, jadi terbuai ke sana, akhirnya Fatihah terbengkalai, tak baca apanya, syak macam-macam lah nanti ada ke depan sebab dia ada 8 wajah ke depannya. Tu satu lagi Zuhur dengan Asar tadi pun sama juga. Mungkin kita masuk kita macam terlupa yang Zuhur dengan Asar tu imam baca tak bunyi kan. Maksudnya kita tak dengar. So kita macam menunggu. Sekali dah Allah Akbar dah rukuk. Itu pun kena jaga tu. Okay, Syarizalnya bila ada makmum masbuk sedangkan imam baru habis baca surah dan nak rukuk, okey. Wajib ke imam tunggu sebentar sehingga makmum tak imam tugas dia, masbuk muafiq ni tugas makmum. Bukan tugas imam, tugas makmum kena tahu. Syarizal Okey, Fazilah. Coach, maaf saya tak tanya. Kalaulah kita dah lewat sampai, kita tak tahu imam dah rakaat pertama ke kedua ke kan. Macam mana kita nak teruskan? Nak tu.
Bab rakaat is different story, Fazila. Yang penting bila kita masuk tu kita kena aware lah dapat berapa rakaat ni, kan? Dapat berapa rakaat ni, dua ke, rakaat kedua ke, rakaat ketiga. Boleh tahu sebenarnya dengan tahiyat. Tahiyat tu kita masuk datang, oh tahiyat. Nah ini rakaat kedua ni. Yelah. Ayat akhir. Kan boleh tahu. Tapi kalau dia tengah kiam tapi kita tak sure dia tak apa. Just join je. Join Masuk je. Masuk je. Cuma tengok waktu tu bila lepas tu dia tahiyat ke tak. Kalau tak baru rakaat pertama. Okey. Cuma semalam saya bagi tahu bagaimana untuk tahiyat, katalah kita datang jemaah sedang baca tahiyat. Kita pun join dengan tahiyat. Macam mana cara baca tahiyat di April? Maksud dia, Coach? Bacaan dia? Macam mana cara sebenarnya baca tahiyat bila kita datang join, waktu itu jemaah sedang baca tahiyat. Macam mana cara yang sebetulnya kita baca tahiyat? Tak tahulah, Coach. Tu Fisha cakap apa tu? Jangan habiskan. Jangan habiskan. Ya. Linda cakap apa? Sekadar baris pertama. Pasal apa? Tahu. Pasal rakaat pertama tak ada tahiyat. Semula, Coach, kenapa macam blur je rasa? Macam mana? Kita datang lambat. Bila datang lambat, kebetulan mereka dah nak duduk tahiyat. Dan bila kita angkat takbir, mereka pun sedang bertahiyat, baca tahiyat. Okey? Kita pun angkat takbir, duduk dah baca tahiyat. Jadi ini oleh kerana kita datang mula-mula, terus baca tahiyat. Jadi caranya adalah jangan dihabiskan tahiyat tersebut. Sebab kita baru rakaat pertama. Walaupun diorang ataupun diorang dah rakaat akhir lah, maksudnya macam tu. Correct. Jadi rakaat pertama tak ada tahiyat. Jadi oleh kerana tak ada tahiyat, in terms of rukun qawli, tak perlu habiskan. Kita ikut duduk di tahiyat itu sebab kita untuk rukun fi'li. Ikut imam lah kan, kita ikut je lah. Mengikut imam. Jadi imam sedang tahiyat, kita pun duduklah tahiyat. Right? Apa dia? Janganlah tu. Kita cakap apa? Kalau terleka dengan imamnya baca sampai terlupa ayat Fatihah, apa yang perlu makmum buat? Tak, dia kena tahu status dia. Statusnya adalah status apa? Riz. Mana boleh tukar-tukar macam tu? Dia masuk, dia kena tahu dah status dia apa. Dia terleka, tapi dia adalah masih lagi muatif muafiq. Muafiq. Dia asalnya muafiq. Memang dia muafiq. Dia kena selesaikan Fatihah dia. Tak boleh tukar masbuk, tak. Mana ada boleh berlaku pertukaran macam tu. Masbuk muafiq ni Okey, kita nak tidur lah Fatih. Berdirinya berapa lama dengan imam. Berapa lama kita berdiri dengan imam. Itu yang penentu masbuk muafiq. Bila dah kita status kita muafiq, kenapa? Selesaikan Fatihah. Okey. Tak boleh tukar halfway macam ni, tak boleh. Tu tak. Angkat takbir semula follow imam rukuk boleh? Tak boleh. Tak boleh batalkan solat kita bila kita dah solat. Tak boleh simply batalkan solat kita. Okey, Coach. Noted. Membatalkan solat dengan sengaja berdosa. Batalkan solat. Cara nak keluar daripada solat pun ada cara dia. Macam mana, Fazila, Coach? katakan lagi tu. Fazila, are you okay? Fazila angkat tangan. Okay, Coach. Oh, sorry. Sorry. Alright. Coach, So, anybody else? nak tanya macam mana batal
batal solat secara sengaja tu macam mana? Nak membatalkan secara sengaja dengan sebab yang munasabah. Saja-saja nak batal solat tak boleh. Sebab dah dalam solat kita berada dalam majlis ketuhanan. Bila dah dalam majlis ketuhanan tak boleh saja-saja cukuplah tak ni tak boleh. Ada sebab yang munasabah. Contoh anak jatuh contohnya kan. Anak menangis kuat kerana kita ni ibu ni emergency, bolehlah waktu itu kita batalkan dengan melakukan 3 perbuatan berturut-turut. 3 perbuatan turut, kemudian Allahu Akbar, keluar daripada solat. Tak boleh pakai keluar gitu je. Buat 3 pergerakan. Alright. So dah pukul 11 ni, cukuplah dulu. Memang benda ni bukan selesai satu malam, satu sesi, banyak sesinya. Nanti bila dah jalan nanti jumpalah. Coach, ada satu lagi soalan. So kita jumpa besok insya-Allah pagi besok. Mau jumpa pagi besok? Pas, do we have tomorrow morning? I haven't got your invitation. Aina nak tanya tu coach. Coach, sambung topik yang sama ke? Satu lagi coach. Kita jumpa pagi besok insya-Allah ya. Okey. Tutup coach. dulu dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu syu'a wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, terima kasih coach. Baik. Terima kasih coach. Assalamualaikum. 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 semua. Assalamualaikum semua. Terima kasih for tonight. Terima kasih semua. Thank you Coach Ani. Thank you Kak Fas. Good night, sweet dreams. Assalamualaikum.